أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi pada pagi ini dalam kuliah tafsir Ibnu Katsir. Pada hari ini kita meneruskan lagi ayat surah Al-Anfal 46 hingga 52. 46 hingga 52. 46 hingga 52 ini menceritakan tentang yang pertama, iaitu berkaitan dengan adab dan juga etika dalam peperangan. Yang keduanya, tipu daya syaitan. Dia memperindahkan perbuatan jahat supaya nampak perbuatan jahat itu seperti baik, bagus. Kemudian yang ketiganya, siksaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang kafir ketika roh mereka dicabut. Jadi kita pergi kepada bahagian yang pertama, menganalisa hukum tajwid. Jadi ayat 46 hingga ayat 52, wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Tuan-tuan ya. Jadi dalam sesi ini saya memerlukan kerjasama daripada tuan-tuan dan puan semua untuk kita berulang kaji berkaitan dengan hukum tajwid yang terdapat dalam ayat yang akan kita bacakan ini ya. Jadi ahlan wa sahlan kepada Hajah Sanaria, Hajah Jamila, Hajah Rozita, semua yang sedang mengikuti kita dalam sesi live ini. Jadi untuk yang pertama iaitu warasulah. Warasulahu, kita jumpa dekat situ ha dhamir bertemu dengan huruf waw. Ha dhamir bertemu dengan huruf waw. Jadi kalau kita jumpa je ha dhamir, namanya maksilah. Untuk menentukan sama ada maksilah itu qasirah ataupun tawilah, tengok huruf selepasnya. Kalau selepasnya hamzah, maksilah tawilah. Kalau selepas ha itu selain daripada hamzah, maka namanya maksilah qasirah. Maka di sini ha dhamir bertemu dengan waw, namanya maksilah qasirah. Dibaca dengan dua harakat ketika wasal, manakala apabila diwaqafkan tidak ada harakat. Contoh bacaan, wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Itu kalau kita sambungkan. Kalau kita waqafkan, wa athi'ullaha wa rasulah. Begitu tuan-tuan ya. Terus pergi kepada wasbiru innallah. Wasbiru innallah. Iaitu kita jumpa huruf mat, iaitu huruf waw. Bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan. Wasbiru perkataan yang pertama, innallah perkataan yang kedua. Maka apabila huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua patah perkataan, maka namanya ialah mat silah, namanya ialah mat jaiz munfasil. Dibaca dengan 4 harakat ketika wasal dan diwaqafkan dengan 2 harakat. Contoh, wa tadhhabu rihukum wasbiru. Kalau kita waqafkan. Kalau kita wasalkan, wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Jadi nak baca wasal ke nak baca waqaf? Kalau kita tengok dekat situ ada tanda jim dekat atas. Bila ada tanda jim dekat atas, namanya waqaf jaiz. Waqaf jaiz ni sambung pun tak apa, waqaf pun tak apa. Tak ada masalah, tak ada yang afdal. Dua-duanya harus. Okey tuan-tuan, kita teruskan lagi. Min diarihim, nun mati bertemu dengan huruf dal. Nun mati bertemu dengan huruf dal. Jadi dia duduk dalam hukum nun mati. Hukum nun mati ada 5. Izhar, idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah, iqlab dan juga ikhfa. Izhar hurufnya aghin kha'ahu. Hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Tak ada huruf dal. Maka dia bukan izhar. Kita pergi sebelah dia. Idgham ma'al ghunnah, menuai, mim, nun, waw, ya. Tak ada huruf dal. Kita pergi sebelah, iaitu idgham bila ghunnah, hurufnya lam, ra, lari. Tak ada huruf dal. Maka kita pergi ke sebelah lagi.
iaitu iqlab. Hurufnya satu iaitu ba, bukan juga huruf dal. Maka dal ini duduk dalam hukum ikhfa hakiki. Dia punya himpunan rangkai kata dia satu jeza saddaka. Saddaka. Di situ terletaknya huruf dal. Satu jeza saddaka. Fasiqa dhatazin syaddin. Hafal kan tuan-tuan ya? Jadi insyaAllah bila kita jumpa dengan huruf-huruf nun mati, kita akan tahu dia duduk dalam kelompok huruf yang mana satu. Jadi dal, ikhfa hakiki, cara bacaan. Nun dibaca secara sama-sama serta didengungkan. Kharaju min diyarihim. Min diyarihim. Jangan min. Min. Bila kita letakkan lidah dekat langit-langit, kita dapatkan, kita tempelkan kuat-kuat lidah kita dekat langit-langit, maka tak jadi ikhfa. Ikhfa ni lidah tak bercantum, tak menempel ke langit-langit. Sebab itu dibaca secara samar-samar ataupun dibaca secara tidak jelas. Min diyarihim. Ya. Kemudian seterusnya him baqara. Him baqara, mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba, dihukum mim mati. Tadi min diyarihim hukum nun mati. Him baqara mim mati. Jadi mim mati ada 3, iaitu ikhfa syafawi, idgham mislain dan juga izhar syafawi. Maka hukum mim mati ni dia ada 2 huruf saja yang perlu kita ingat, iaitu huruf mim dan juga huruf ba. Kalau mim mati bertemu mim, idgham mislain, mim mati bertemu ba, namanya ikhfa syafawi. Selain daripada mim dan ba, kalau mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba, maka namanya ialah izhar syafawi. Maka di sini mim mati bertemu ba, namanya ikhfa syafawi, dibaca dengan kita sembunyikan mim mati, kemudian kita dengungkan. Contoh dia punya cara bacaan ya. Kharaju min diyarihim baqara. Min diyarihim baqara. Him baqara. Jadi bila mim mati bertemu ba ni, dia ada 2 bentuk bacaan lah. Sama ada kita rapat terus bibir ataupun kita buka sikit. Ya. Kemudian kita teruskan lagi baqaran wa ria'an nas. Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Tadi 2 perkataan. Wasbiru innallah 2 perkataan. Ria'a 1 perkataan. Wa ria'an nas. Panjangnya kena baca 4 harakat. Namanya ialah mat wajib muttasil. Kalau kita wakaf gimana? Kalau kita wakafkan, dia boleh jadi mat wajib dan dia boleh jadi mat arid disukun untuk tahap yang ketiga. Jadi kita boleh wakaf dengan 2 cara bacaan sahaja, iaitu dengan bacaan 4 harakat. Bataran wa ri'a, 4 harakat. Kalau kita nak wakaf dengan mat arid disukun, bataran wa ri'a, panjang 6 harakat. Kalau tanya saya lebih suka baca 4 lah, tuan-tuan. Kemudian kita terus lagi. Wallahu bima ya'maluna muhit. Bila kita wakafkan, dia jadi iklab apa ni? Dia jadi qalqalah apa ni, tuan-tuan? Qalqalah dia ada 3. Cuba tulis pada ruangan komen. Qalqalah apakah bila kita wakafkan ni? Muhit. 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 Qalqalah ni dia ada 3. Qalqalah sughra, qalqalah wusta dan juga qalqalah kubra. Mana satu? Wusta ke, kubra ke ataupun sughra? Tuan-tuan wusta, sughra ke, kubra, sughra ke, wusta ke ataupun kubra? Tuan-tuan ada yang jawab kubra sahaja. Kubra sahaja. Jadi ada yang kata kubra lagi ya. Haji Awandayang kata kubra. Haji Asri kata kubra. Haji Awandayang kata kubra juga. Rozita Jusuf pun kata kubra juga. Jadi mana satu betul, tuan-tuan ya. Jadi kita jelaskan kat sini, nanti pilih jawapan ya. Qalqalah sughra, qalqalah sughra, kalau dengar balik semula. Qalqalah sughra,
kubra dan juga wusta. Qalqalah sughra, qalqalah wusta, qalqalah kubra. Wusta ni macam mana wusta? Wusta ni kalau hurufnya berada di tengah-tengah. Hurufnya berada di tengah-tengah. Manakala sughra, wusta, hurufnya berada di hujung dan tidak bersabdu. Berada di hujung dan tidak bersabdu. Manakala kubra, dia berada di hujung dan dia bersabdu. Berada di hujung dan dia bersabdu. Maka yang mana satu? Saya ulang balik. Sughra, kecil sekali, sughra namanya. Maka dia berada di tengah-tengah kalimah. Dia berada di tengah-tengah kalimah. Manakala kalau berada di hujung, waqaf tanpa sabdu, maka dia namanya wusta. Kalau berada di hujung dan bersabdu, maka namanya kubra. Dulu saya pernah jelaskan, dari segi nama ni, maka dia ada 3. Kita panggil sughra, kubra dengan akbar kan. Tapi dari segi istilah bahasa Arab ni sebenarnya tak tepat. Sebab biasanya kalau hujungnya ra, wusta, kubra, dia kena macam tu. Dia tak boleh tiba-tiba je kubra, akbar. Dia tak kena dengan nama dari segi istilah bahasa Arabnya. Maka dia tuan-tuan sebenarnya nama je lah. Nama je. Okay. Jadi kita betulkan semula di sini. Dia ada sughra, wusta dan juga kubra. Maka dengan 3 penjelasan tadi saya rasa ada jawapan barulah daripada peserta semua. Jadi dia kata ada yang jawab wusta. Ada yang kata wusta. Hajah Sanariah kata wusta. Hajah Wanda yang kata wusta. Hajah Nuraini kata wusta. Haji Asri kata wusta juga. Maka jawapan dia tepat. Jawapan dia ialah wusta. Cara baca wusta ni lantunan dia sederhana. Sederhana. Kalau sughra lantunannya cepat. Manakala wusta lantunannya sederhana cepat. Manakala kubra lantunannya lambat. Contoh kalau di sini wallahu bima ya'maluna muhit. Tapi kalau kubra dia ada sabdu, contohnya atas ta tu ada sabdu. Wallahu bima ya'maluna muhit. Dia ada lambat sikit, lantunannya lambat. Minal haqqa muhit. Begitu, dia lambat sedikit. Kalau dia kubra. Tapi kalau wusta, muhit. Tapi kalau sughra, lebih pantas daripada itu. Tuan-tuan Jadi jangan bimbanglah. Qalqalah ali tidaklah termasuk dalam kesalahan yang besar. Okay, kemudian kita terus lagi wa iz zayyana. Cuba jelaskan apa nama hukum bagi wa iz zayyana. Ada siapa tahu tak? Idgham dia ada 3 idgham mislain, idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain dan juga idgham mutajanisain. Tu ada 3 jenis idgham. Idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain. Cuba tuan-tuan komen jawapan dia. Dia duduk dalam idgham yang mana satu Jadi saya baca dulu soalan. Rozita Jusur kata maknanya qalqalah kubra dan akbar adalah sama saja. Betul. Namanya berbeza tapi benda yang sama lah. Dia kalau kita wakafkan dan dia ada sabdu dekat ujung. Huruf qalqalah tu ada sabdu dekat ujung. Itu namanya qalqalah kubra. Ada setengah kitab namanya akbar tapi nama akbar ni kurang tepat. Okey, jadi kita tengok ada yang jawab Haji Hasan Ali kata idgham mutamasilain wa izzayyana. Idgham mutamasilain. Ada jawapan lain tak tuan-tuan? Apa nama hukum kat sini? Wa izzayyana. Wa izzayyana. Ada lagi? Masih belum ada jawapan lagi saya tunggu jawapan ni. Mana satu idgham ni? Idgham mutamasilain ke, idgham mutajanisain ke, idgham mutaqaribain? Macam mana idgham mutamasilain? Mutamasilain iaitu mim mati bertemu dengan mim
ataupun zai mati bertemu zai, nun mati bertemu nun, qaf mati bertemu qaf, lam mati bertemu lam. Itu namanya idgham mutamasilain. Kalau idgham mutajanisain, dia punya makhrajnya sama tetapi sifatnya berbeza. Makhraj sama, sifat berbeza. Makhraj sama, sifat berbeza. Contohnya pa dengan ta. Pa dengan ta. Ataupun ta dengan dal. Itu makhrajnya sama tetapi sifatnya berbeza. Pa melantun, ta tidak melantun. Sebab itulah dia diidghamkan. Kemudian kalau mutaqaribain, dia hurufnya berhampiran, makhrajnya berhampiran. Makhrajnya berhampiran. Jadi berhampiran ni dia ada dua dalam kita punya hukum tajwid ni, dia ada dua, iaitu lam dengan ra, qaf dengan kaf. Itu mutaqaribain. Lam dengan ra, qaf dengan kaf. Dua itu saja, kelompok dua itu saja yang dinamakan sebagai mutaqaribain. Jadi penjelasan ringkas saya tadi, wa izayyana ni duduk dalam mana? Mutaqaribain ke, mutajanisain ke, mutamasilain. Maka sudah pastinya mutamasilain terkeluar daripada hukum ni. Sebab mutamasilain dua yang serupa. Zal dengan zai tak serupa. Mutajanisain daripada makhraj yang sama. Zal makhrajnya di hujung lidah, di bawah gigi atas. Wa'il. Kemudian zai dekat mana makhrajnya? Dekat belakang gigi. Belakang gigi. Wa'iz zayyana. Wa'iz zayyana. Gigi bawah tu wa'iz zayyana. Jadi makhrajnya sama tak? Satu dekat ujung lidah, dekat bawah gigi. Satu lagi dekat belakang gigi. Jadi makhrajnya tidak sama. Maka dia bukan mutajanisain. Maka tuan-tuan dekat sini apakah nama hukum dia? Sebenarnya tak ada idgham langsung di sini. Tetapi tidak ada idgham langsung di sini. Tetapi ramai orang yang membaca dengan idgham di sini. Dia baca wa izzayyana. Sebab tu saya bulatkan dekat sini tuan-tuan. Walaupun dari segi hukum mutamasilain, mutaqaribain, mutajanisain yang tak ada. Tetapi ramai melakukan kesalahan ketika membaca ayat ini. Dengan membaca secara idgham wa izzayyana. Sedangkan kena jelaskan zal. Kemudian barulah kita sebut huruf zai. Wa iz zayyana. Wa iz zayyana. Dia kena hati-hati ya. Jangan baca laju-laju. Wa iz zayyana habis bercantum. Tapi bila kita nak baca dengan jelas, kita kena perlahankan sedikit. Wa iz zayyana lahum syaitan. Itulah dia tuan-tuan ya. Tak ada idgham di sini. Kemudian kita teruskan lagi a'malahum wa mim mati bertemu dengan qaf, namanya izhar syafawi. Izhar syafawi, jelaskan mim tanpa didengungkan. A'malahum wa qala la. Begitu tuan-tuan ya. Kemudian minan nasi idgham syamsi bi gunnah, ataupun alif lam syamsiyah bi gunnah. Kita masukkan lam ke dalam nun, kemudian kita dengungkan. Minan nas. Begitu tuan-tuan ya. Kemudian terus lagi jarul lakum, tanwin bertemu dengan lam, namanya nun mati dan tanwin bertemu dengan lam, namanya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, kita masukkan tanwin ke dalam lam tanpa didengungkan. Wa inni jarul lakum. Begitu tuan-tuan. Terus lagi bari'um minkum, tanwin bertemu dengan huruf mim, nun mati dan tanwin bertemu dengan mim, menuai. Maka namanya idgham ma'al gunnah, kita masukkan tanwin ke dalam mim serta didengungkan. Bari'um minkum, begitu tuan-tuan. Kemudian kita terus lagi fi qulubihim maradun. Ini macam tadilah mim mati bertemu mim. Tapi disebabkan dia hukum mim mati, kita namakan dia idgham mislain. Idgham mislain kita baca dengan memasukkan mim pertama ke dalam mim kedua serta didengungkan. Fi qulubihim marad. Ya, tuan-tuan. Terus lagi fa inna Allah, nun yang bersabdu namanya wajibal gunnah. Dibaca dengan dengung dua harakat. Fa inna Allah.
banyak kesalahan yang berlaku dia baca fa innallaha azizun hakim. Begitu je baca tuan-tuan. Hati ketika membaca Al-Quran baca dengan tajwid. Baru-baru ni saya dengar satu pertandingan pelajar-pelajar talika dan juga pelajar-pelajar sekolah rendah. Bacaan Quran secara hafazan, surah-surah pilihan. Masya Allah tuan-tuan. Baru darjah 1, baru darjah 2. Masya Allah baca. Tajwidnya sangat, boleh saya katakan, kalau saya bagi markah lah tuan-tuan, boleh dikatakan dapat 90% masing-masing. Bagus sangat dari segi pengamalan ataupun praktikal tajwidnya. Jadi, itu tidak lain dan tidak bukan mendapat latihan daripada ibu bapanya sangat bagus. Bila semak bacaan tu, dia betulkan satu persatu. Jadi tuan-tuan, ilmu tajwid ni bukan sekadar kita tahu dia punya teori, tetapi hendaklah kita menghayati dia punya amalinya, dia punya praktikalnya. Barulah bila kita baca tu, tepat dari segi hukum tajwidnya. Tengok dekat sini, walau tara. Walau tara. Ra ni kena baca dengan tebal. Tapi janganlah kita moncongkan mulut kita. Ada setengah orang bila baca tebal, walau tara. Dia buat macam tu. Tara. Jangan baca walau tara, tapi baca walau tara yang kena angkat. Tu pangkal lidah. Bukannya mulut kita kena muncungkan jadi dhammah. Bila kita muncungkan walau tara begitu, itu dah dipanggil dhammah. Tapi ra bukan nak didhammahkan. Ra tu dia berbaris fathah. Cuma kita perlu tebalkan kerana hukum ra dia ada 3. Ra yang tebal, ra yang nipis dan juga ra yang boleh dibaca tebal dan juga nipis. Maka di sini walau tara wajib dibaca dengan tebal sahaja. Maka cara nak menebalkan, angkat pangkal lidah. Walau tara idh yatawaffal ladhi, bukan walau tara begitu. Tuan-tuan beza antara kita muncungkan dengan kita angkat pangkal lidah. Kemudian yadribuna. Ramai melakukan kesalahan di sini kerana dia melantunkan dad. Dia baca al-malaikatu yadribu. Salah baca yadribu. Kena baca dengan yadribu. Kerana dad bukan huruf qalqalah. Yadribu. Tuan-tuan teruskan lagi. Bidhallamin lil'abi, kita dah jumpa tadi, namanya idgham bila gunnah. Kemudian Fir'aun kita baca dengan nipis, qaulan wahidan. Macam mana nak baca nipis? Kalau tadi tebal terangkat pangkal lidah, maka ketika nipis kita kena senyumkan bibir. Kada bi ali fir. Tengok muka saya ni. Kada bi ali fir'auna. Tuan-tuan Kemudian seterusnya lagi yang terakhir iaitu min qablihim, namanya ikhfa. Namanya ikhfa hakiki, tapi ikhfa hakiki yang ni special sikit. Iaitu nun mati bertemu dengan qaf. Qaf ni huruf yang tebal, maka dengung tu ditebalkan. Walladina min qablihim. Jangan baca walladina min qablihim, salah. Tebalkan walladina min qablihim kafaru bi ayatillah. Tuan-tuan Okey, terus kita pergi kepada yang terakhir iaitu praktikal bacaan. Praktikal bacaan saya bulatkan tempat-tempat yang dibaca dengan panjang dan tempat-tempat yang dibaca dengan dengung. Okey tuan-tuan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس
بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Okey, kita terus lagi. Tengok, perhatikan tempat-tempat yang saya bulatkan tu tuan-tuan. Ni ada banyak ni. Kadang-kadang satu bulatan tu ada dua tempat yang kita dengungkan. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Okey, maksud yang terakhir ya. Tengok tempat-tempat yang saya bulatkan dulu. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب صدق الله العظيم. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok apa makna ya. Dalam ayat ini dia menceritakan tentang tiga perkara. Yang pertama, adab dan juga etika dalam peperangan. Supaya peperangan kita ini berjaya, supaya peperangan yang diceburi, yang disertai oleh umat Islam ini berjaya mencapai matlamatnya, kena ikut adab-adab dan juga etika dalam peperangan tersebut. Kalau langgar salah satu daripada adab-adab dan juga etika ini, maka peperangan tersebut akan gagal. Tuan-tuan ya. Kemudian yang keduanya, syaitan memang kerja dia menipu kita lah tuan-tuan ya. Menipu kita, menipu orang kafir, menipu orang munafik supaya mereka itu jauh daripada agama Allah. Maka cara dia menipu tu dengan dia memperindahkan perbuatan jahat supaya nampak perbuatan jahat itu baik pada pandangan mata kita, lalu kita pun buat. Padahal benda itu adalah perbuatan jahat yang buruk pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, siksaan Allah terhadap orang kafir ketika roh mereka dicabut. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita ni dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala mati dalam keadaan kufur ya. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita tak nak mati macam kafir ni. Kita nak mati orang mukmin yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Bila kita mati tu, muka kita tu nampak senyum, nampak bahagia. Belum masuk kubur lagi dah nampak bahagia ketika kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tengok dalam ayat ni, kenapa orang kafir ini
mereka ini diseksa ketika nyawa mereka ini dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok yang pertama. Tengok yang pertama. Sebelum kita pergi yang pertama, tuan-tuan, kita pergi dulu kepada sambungan yang minggu lepas. Sambungan yang minggu lepas iaitu dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu, dalam pertemuan yang lepas ya. Okey, kita tengok. Iaitu dalam peperangan Badar. Iaitu yahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Maksud apa ni tuan-tuan siapa yang guna buku tu, tengok buku tu maksud apa, cuba komen. Dalam maksud berapa? Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Tuan-tuan Jadi dalam ayat ini menceritakan tentang peperangan Badar. Dalam peperangan Badar ini asalnya orang Islam tak nak pergi perang pun. Manakala orang kafir pun dia tidaklah beria sangat nak pergi perang. Dia tidaklah beria sangat nak pergi perang. Tetapi semuanya adalah di bawah aturan Allah. Semuanya di bawah takdir yang telah Allah tetapkan. Pada asalnya bukan peperangan tuan-tuan pada asalnya nak pergi menyelamatkan kafir Quraisy ini, nak pergi menyelamatkan kafilah Abu Sufyan yang balik daripada berdagang lalu dekat Madinah. Lalu bila tersempak dengan pengintip daripada Madinah, maka Abu Sufyan pun minta bantuan daripada Mekah supaya hantar bala tentera. Jadi kata Abu Jahal, ala-ala menyuruh Qaisam, dia sampai ke pangkal lengan. Maka dia bukan saja menyiapkan bala tentera untuk menyelamatkan kafilah, tapi dia terus menyiapkan bala tentera untuk memerangi Nabi SAW di Madinah sampai habis. Tu dia punya cerita dia. Manakala orang Islam pula, kalaulah dia ditanyalah kan, nak pergi perang tak dengan kafir Quraisy ni. Jadi sudah tentulah jawapan dia tak nak. Sebab apa? Sebab mana nak lawan dengan kafir Quraisy yang berada di Mekah ini yang begitu kuat dengan persenjataan dan juga kelengkapan perang dia. Orang Islam dalam sikit 300 nak lawan dengan 1000 orang kafir yang lengkap bersenjata, maka jawapan dia memang tak akan. Tetapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dua-dua tak nak perang ni tadi, tetapi Allah pertemukan mereka ini. Kenapa Allah nak pertemukan dua? Kenapa Allah nak pertemukan tentera muslimin dan juga tentera musyrikin Mekah ni? Ini dia punya ayat dia. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya tujuan peperangan Badar ini Allah nak musnahkan orang kafir. Dan Allah nak gemilangkan agamanya, iaitu agama Islam. Liyahlika man halaka, agar binasa, agar orang yang binasa itu binasa dengan keterangan yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan keterangan yang nyata pula. Maka Allah nak sahkan benda ni. Kalau tidak, tak sah. Sehingga berlakunya peperangan ni, Islam menang, baru nampak Islam itu kuat, Islam itu gemilang. Muhammad bin Ishaq mengatakan supaya orang yang sudah kafir itu menjadi kafir setelah adanya hujah dan setelah mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan juga sebagai pelajaran, dan juga supaya orang-orang yang beriman tetap berada dalam keimanan. Dan itu merupakan penafsiran yang sangat bagus. Huraian yang lebih luas adalah bahawasanya Allah SWT berfirman, sesungguhnya dikumpulkan kalian bersama musuh-musuh kalian di satu tempat tanpa adanya kesepakatan waktu sebelumnya. Dimaksudkan untuk memenangkan kalian atas mereka. Allah nak menangkan orang Islam atas orang kafir. Sebab itulah berlakunya pertemuan tersebut tanpa dirancang. Tujuannya meninggikan kalimat kebenaran atas kalimat kebatilan, dan supaya permasalahan menjadi lebih jelas, menjadi hujah yang pasti dan bukti yang nyata, sehingga tidak ada lagi hujah bagi seorang pun. Pada saat itu binasalah orang yang binasa. Maksudnya biarkan saja mereka yang kafir tetap dalam kekafiran, dalam keadaan menyedari bahawa mereka itu benar-benar telah patah hujahnya. Itulah dia tuan-tuan. Kalau nak pakat memang tak pakat, jumpalah tuan-tuan. Macam saya lah, tiba-tiba orang suruh gaduh dengan
orang badan yang besarnya 3 kali ganda daripada saya. Buatlah temu janji macam mana sekalipun, takkan saya marinya lah tuan-tuan. Tapi tiba-tibanya tanpa disangka-sangka bertembur. Berlawan. Berlawan kalau ikut hukum akalnya, kalau saya lawan dengan Giant memang kalah lah tuan-tuan. Tapi bila Allah SWT bantu, maka ikutlah besar mana pun orang tu, maka kalah juga dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Taala. Dan inilah yang berlaku kepada tentera muslimin. Walaupun jumlah mereka 300 orang, tanpa disangka-sangka berlaku pertembungan dengan orang kafir seramai 1000 orang, maka pertembungan tersebut dari segi hukum akalnya akan kalah lawan Islam, tetapi mengikut bantuan daripada Allah Subhanahu Taala, maka orang Islam yang sedikit telah menang dan orang kafir telah kalah dan binasa mereka itu, termasuklah orang-orang besar daripada kaum kafir Quraisy itu mati. Maka Allah kata liyahdika man halak, untuk membinasakan orang kafir itu dengan sebinasa-binasanya. Wa yahya man hayya, dan agar orang hidup itu tetap hidup. Orang beriman terus beriman dengan ambayinah, dengan keterangan yang nyata. Ya. Kemudian kita terus lagi tuan-tuan ya, wa innallaha lasamin alim, sungguhnya Allah Maha mendengar terhadap doa merendahnya kalian serta permohonan pertolongan kalian kepadanya. Lagi Maha mengetahui iaitu terhadap kalian semua, dan bahawasanya kalian memang berhak mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh kalian, atas orang kafir yang keras kepala. Idh yurikahumullahu fi manamika qalila. Habis cerita tadi, macam mana boleh jadinya pertemuan ini? Ini dia. Idh yurikahumullahu fi manamika qalila. Kamu tengok mereka itu sedikit. Walau arakahum katsira, dan kalaulah kamu tengok bilangan mereka itu ramai, la fashiltum. Kita tengok terjemah dia. Ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu di dalam mimpimu berjumlah sedikit. Sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kamu berjumlah banyak, tentu kamu akan jadi gementar. Dan tentu saja kamu akan berbantah-bantah dalam urusan itu. Akan tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Dan ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu, dan kamu ditampakkannya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka, kerana Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, dan hanya Allah lah dikembalikan segala urusan. Ini tuan-tuan ya. Jadi bila Allah dah bertemukan secara tak disangka-sangka, tanpa dirancang-rancang, bertemu antara orang Islam dan juga orang kafir, maka untuk menjadikan pertemuan tersebut berlaku dengan jayanya, maka inilah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bantuannya? Iaitu Mujahid mengatakan Allah memperlihatkan kaum Quraisy berjumlah sedikit dalam mimpi Nabi SAW. Beliau memberitahukan mimpi itu kepada para sahabat dalam rangka meneguhkan hati mereka. Maknanya Nabi SAW bermimpi orang kafir itu jumlahnya sedikit. Maknanya berjumlah apa? Berjumlah dia lebih kurang macam orang Islam je. Tak ramai. Jadi bila tak ramai tadi, bila Nabi cerita kepada para sahabat, oh itu ke yang kau mimpi ya Rasulullah? Maka kita ni tak adalah teruk sangat nak lawan. Kalau jumlahnya 3 kali ganda daripada kita, mati kerahlah kita. Lebih kurang macam itulah. Tapi bila Allah memperlihatkan kaum kafir Quraisy ini tadi jumlahnya tak ramai, maka menyebabkan orang Islam tadi tu yang takut-takut tadi jadi berani balik semula. Dia kata boleh lawan insya-Allah. Kan? Allah kata walau arakahum katsira la fashiltum. Sekiranya Allah memperlihatkan mereka itu kepada kalian berjumlah banyak, tentu sahaja kalian menjadi gementar. Maksudnya kalian akan rasa takut kepada mereka. Kalian pun berselisih di antara kalian. Walakinnallaha sallam, tetapi Allah telah menyelamatkan kalian daripada masalah tersebut dengan memperlihatkan mereka kepada kalian dengan jumlah yang sedikit. Innallaha alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Iaitu semua yang disembunyikan hati kecil dan yang tersimpan di dalam dada, yang demikian itu sama seperti firman Allah, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Jadi Allah tahu sahabat Nabi SAW yang ramai-ramai ni yang duduk kat Madinah ni, sedikit sebanyak takut juga tuan-tuan. Kalau kita pun macam tu jugalah. Kan nak lawan dengan jumlahnya 3 kali ganda. Memanglah rasa takut.
Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala tahu isi hati tadi tu, maka Allah pun memimpikan Nabi dengan jumlah yang sedikit. Bila Nabi cerita dekat para sahabat yang takut tadi tu jadi hilang ketakutan mereka, jadi berani nak lawan. Tak adalah nak cabut lari ke belakang. Manakala sebaliknya, wa id yurikumuhum idil taqaitum fi a'yunikum qalilan. Nak jadikan pertarungan tersebut, maka Allah pun buat benda yang sama juga kepada orang kafir. Iaitu orang kafir tengok orang Islam jumlahnya sedikit. Dah memang sedikit dah 300 orang. Lagi sedikit daripada itu lagi. Mula nampak 300 tapi bila Allah sikitkan lagi dalam pandangan mereka, jadi dia kata daripada 300 tu cuma nampak lebih kurang 70 orang je. Dia kata ibaratnya macam kata orang kata apa? Orang kata macam semua lah, kira boleh kalahkan serta-merta lah. Sekali tebas saja habis semua mati. Lebih kurang macam tu lah. Jadi ketika Allah menampakkan mereka kepada kalian, ketika kalian bertemu dengan mereka itu, kalian nampak dengan jumlah yang sedikit pada pandangan mata mereka. Yang demikian itu pun termasuk salah satu kemurahan Allah kepada mereka, di mana Allah memperlihatkan orang kafir berjumlah sedikit dalam pandangan mata. Pandangan ini yang membuatkan mereka berani dan juga optimis melakukan perlawanan. Abu Ishaq As-Subai menceritakan daripada Abu Ubaidah, daripada Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan mereka berjumlah sedikit dalam pandangan mata kami saat terjadi peperangan Badar. Sehingga ku katakan kepada seorang di sampingku, tidak akan kau melihat mereka berjumlah 70 orang? Ia menjawab tidak, tetapi jumlah mereka 100 orang. Sehingga kami menangkap salah seorang daripada mereka dan kami tanyakan kepadanya. Maka ia menjawab kami berjumlah 1000 orang. Demikian yang diwakilkan oleh Ibnu Abi Hatim dan juga Ibnu Jarir. Maka para sahabat, disebabkan Allah SWT nak bantu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in supaya jangan rasa takut, maka orang Islam nampak jumlah orang kafir yang 1000 orang tu seperti 100 orang je. Ada yang kata saya nampak mereka ni macam 70 orang je. Maka nampak sedikit. Jadi nampak boleh lawan lah tuan-tuan. Kalau nampak ramai 3 kali ganda, memang tak boleh nak lawan lah. Jadi itulah kemurahan pertolongan Allah kepada para sahabat di dalam peperangan. Wa yuqallilukum fi a'yunihim, dan kalian dinampakkan olehnya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka. Maknanya pada mata orang kafir pun nampak orang Islam sedikit. Ibnu Abi Hatim menceritakan daripada Ikrimah, ia mengatakan masing-masing menganggap sedikit atas lawannya. Orang Islam pun nampak orang kafir sikit, orang kafir pun nampak orang Islam sedikit. Maka terjadilah perangan. Kenapa Allah nak sangat benda itu berlaku? Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Kerana Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilakukan. Maksud Allah nak benda itu terjadi. Bila Allah nak benda itu terjadi, buatlah macam mana sekalipun, perkara tersebut tetap akan berlaku. Allah bantu puak ni, Allah bantu kumpulan ni, maka perkara tersebut pun berlakulah. Dengan tujuan untuk macam tadilah ayat sebelum tadi, liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Sebab itulah tuan-tuan, lepas berlaku peperangan Badar ni, semua musuh-musuh Islam buka mata. Rom buka mata, Parsi buka mata, daripada Yaman buka mata. Dia kata, ada kuasa baru muncullah dekat dunia ni. Kuasa baru mana tu? Kuasa baru yang dipanggil sebagai Kerajaan Madinah. Masya Allah, Kerajaan Madinah. Orang tak pernah kenal tuan-tuan. Lepas peperangan Badar, orang mula menyebut nama Madinah ni. Sebab apa? Sebab berjaya mengalahkan golongan kafir Quraisy. Maksudnya Allah menjadikan terjadinya peperangan di tengah-tengah mereka sebagai azab bagi orang-orang yang hendak membalas dendam dan sebagai nikmat bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan nikmat dari kelompok yang Allah kasihi. Yang demikian itu berarti bahawa Allah memotivasikan masing-masing. Setiap pihak tu Allah memotivasikan mereka itu untuk berlawan supaya berlakunya peperangan tersebut dengan jayanya. Allah menjadikan pihak musuh sedikit dalam pandangan masing-masing agar mereka merasa optimis ketika saling berhadapan. Ketika perang berkecamuk, Allah membantu kaum muslimin dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut, dan juga kelompok orang kafir melihat kaum muslimin, kaum mukminin berjumlah 2 kali lipat daripada jumlah mereka. Demikianlah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam ayat berikut, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kalian pada 2 golongan yang telah bertemu. Segolongan berperang di jalan Allah, segolongan lagi kafir.
yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang mukmin 2 kali lipat jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikendakinya. Sungguhnya yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai mata hati. Demikian itulah penyatuan antara kedua ayat di atas. Maksudnya apa tuan-tuan? Sebelum berperang, orang kafir nampak orang Islam jumlahnya sangat sedikit. Dah lah 300. Bila nak pergi perang tu nampak lagi sikit daripada 300. Dia kata kacang ya amat. Bukan kacang ni, agak-agak. Sangat mudah untuk dikalahkan pada pandangan orang kafir. Tetapi apabila berlakunya peperangan, bila peperangan tu dah bercampur antara orang Islam dan orang kafir dalam medan pertempuran, terbalik. Mereka nampak, orang Islam tadi tu nampak 2 kali ganda daripada tentera mereka. Sebab apa terjadinya sedemikian? Supaya sebelum peperangan, orang kafir nampak seronok nak lawan. Tetapi bila dalam peperangan, mereka tengok orang Islam 2 kali ganda, jadi mereka terus timbul perasaan takut. Bila timbul perasaan takut, mulalah dia jadi tak kuat nak lawan, maka menjadikan orang Islam mudah untuk mengalahkan mereka. Itu dia tuan-tuan. Memang betul pun. Malaikat membantu orang Islam. Dalam ayat yang lain, Allah bantu mereka dengan 1000. Dalam ayat yang kedua, Allah kata bantu mereka dengan jumlah 3000. Dalam ayat yang lain, Allah bantu mereka dengan jumlah 5,000. Dengan jumlah 5,000 malaikat turun dalam medan pertempuran mengalahkan orang kafir. Sebab itulah tuan-tuan, masa berlakunya peperangan Badar, saya pernah cerita dulu, ketika orang Islam nak pergi pukul je, tiba-tiba je orang kafir dah jatuh dah siap-siap. Tak sempat nak pukul pun, baru angkat tangan dah jatuh dah. Tu yang zaman sekarang ni ramai silat-silat buat macam tu tuan-tuan. Geng-geng silat ni dia ada satu nama silat tu, silat abjad ke silat apa, wallahu alam, tak tahulah apa nama silat dia. Orang tak pukul lagi jatuh dah. Yang nak kena pukul tu duk relax senyum je. Duk berdiri tegak, tangan pun tak angkat. Tiba-tiba je orang nak pukul tu, kayu dia tercampak dengan badan-badan dia terbang. Tapi dalam peperangan Badar itulah yang berlaku. Orang Islam ketika mereka mengangkat pedang mereka baru nak pukul, orang kafir dah jatuh terpelosok. Ada yang terputus kepala, ada yang terbakar badannya. Wallahu alam. Begitulah keadaan dalam medan pertempuran Badar, menunjukkan bahawa adanya pertolongan Allah kepada orang Islam untuk memenangkan orang Islam melawan orang kafir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita terus pergi kepada ayat kita yang baru tadi, iaitu ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullah. Ini dia etika. Habis cerita bab peperangan tadi tu, maka kita masuk bab etika pula ataupun adab-adab dalam peperangan. Bila berlaku peperangan, apa nak buat? Allah kata ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa ati'u Allah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Cukup 2 ayat ni menceritakan tentang apakah etika, adab-adab ketika berlakunya peperangan. Iaitu Allah kata wahai orang beriman, orang beriman kitalah, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung, agar kamu menanglah. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul. Jangan kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan kamu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Itu dia tuan-tuan. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'ata. Wahai orang beriman, apabila kamu bertemu dengan pasukan musuh, Allah kata fasbutu. Itu yang pertama. Fasbutu tu maksudnya tetapkan pendirian. Jangan nak berubah-ubah fikiran. Kejap-kejap nak lawan, kejap-kejap nak lari ke belakang. Allah kata fasbutu, teguh hati. Itu yang pertama. Yang kedua, wadhkurullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak. Itu yang kedua. La'allakum tuflihun. Yang ketiga, wa ati'ullaha wa rasulah. Taat Allah dan Rasul. Itu yang ketiga, tuan-tuan. Etika yang ketiga, wa ati'ullaha wa rasulah. Taat Allah dan Rasul. Janganlah tak dengar cakap komandan. Ini kan pergi perang tak ikut cakap komandan. Ikut suka hati dia je nak pergi mana-mana nak perang. Itu akan menyebabkan peperangan akan jadi kacau bilau dan akhirnya dikalahkan oleh pihak musuh. Jadi etika yang ketiga, wa ati'ullaha wa rasulah.
Ingat, iaitu taat kepada Allah dan Rasul. Jangan jadi seperti dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, Nabi dah cakap dah kepada para sahabat yang duduk di atas gunung Uhud. Dia kata, jangan turun bawah. Apa jadi sekalipun, jangan turun bawah. Kalau kamu turun bawah, kamu akan dikalahkan. Tetapi para sahabat ketika dalam peperangan Uhud, mereka tidak mengikut etika yang ketiga. Tidak mengikut wa'ati'ullah wa rasulah. Maka bila dia tengok musuh telah lari jauh meninggalkan medan Uhud, maka yang duduk di Bukit Uhud turun ke bawah untuk berebut harta rampasan perang, nak merebut ghanimah. Maka apabila semua turun ke bawah berebut ghanimah harta rampasan perang, maka akhirnya tentera musuh yang diketuai oleh Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid ni sebelum dia masuk Islam lagi tu dah memang terror berperang, tuan-tuan. Mana-mana peperangan yang dia pergi, Masya Allah, dia akan menang. Sebab itulah hebatnya Khalid ibn Walid, bila dia masuk Islam, habis semua peperangan yang disertainya dimenangi oleh orang Islam. Jadi dalam peperangan Uhud, dia buat strategi, dia tinggalkan medan Uhud, kemudian dia pusing. Ingatkan lari daripada medan Uhud, rupanya dia bukan lari, dia pusing ke belakang. Maka ketika tentera-tentera Islam turun daripada Bukit Uhud, pergi berebut harta ghanimah, maka Khalid ibn Walid serang daripada belakang dan berjaya menguasai Bukit Uhud, menyebabkan ramai para sahabat mati di dalam medan peperangan Uhud. Puncanya apa? Tidak mengikut etika yang ketiga, iaitu wa'ati'ullaha wa rasulah. Kemudian yang keempat, wala tanaza'u fatafshalu, jangan kamu berbantah-bantah. Jangan, yang pertama kena taat, yang kedua jangan berbantah-bantah, jangan berdebat, kena ikut. Sami'na wa ata'na. Sebab kalau tanaza'u, berpecah belah, fatafshalu, maka kita akan binasa. Wa tadhhabu rihukum, dan juga hilang kekuatan. Dan Allah kata wasbiru, bersabarlah. Itu yang kelima. Tuan-tuan, kita tengok dia punya tafsiran dia. Tafsiran dia yang demikian itu merupakan pengajaran daripada Allah bagi hamba-Nya yang beriman, berupa adab dan juga etika peperangan dalam dan jalan keberanian ketika menghadapi musuh. Allah berfirman, wahai orang beriman, apabila kalian memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kalian. Di dalam Sahih ini terdapat sebuah hadis bahawasanya Rasulullah SAW pernah menunggu hari-hari di mana beliau akan bertemu dengan musuh, dan ketika matahari telah condong, beliau berdiri dan berseru kepada orang. Maknanya peperangan itu berlaku pada waktu tengah hari dah tu. Ya ayuhan nas, Nabi kata, wahai manusia, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu berharap untuk bertemu dengan musuh. Maknanya jangan suka nak pergi perang lah. Jangan suka-suka nak perang. Tetapi was'alullah al-afiyah, mintalah afiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Jadi kalau kamu bertemu juga dengan musuh, tak dapat nak dielakkan daripada bertemu musuh, tiba-tiba bertemu juga dengan musuh, fasbiru, Nabi kata hendaklah kamu bersabar. Wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf, dan ketahuilah bahawasanya syurga itu di bawah bayangan pedang. Nampak, itu adalah motivasi Nabi SAW kepada para sahabat. Dia kata janganlah nak berangan-berangan nak pergi berperang. Jangan suka-suka hati nak pergi berperang dengan musuh. Tetapi kalau bertemu juga, maka minta bantuan daripada Allah, bersabar, dan ingat bahawa syurga di bawah bayangan pedang. Maksud nak bagi tahunya, inilah jalan kita nak mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zaman sekarang tuan-tuan ya, syurga itu di bawah tahta zilali roket, misail, peluru pepandu. Maka itulah lebih kurang zaman sekarang. Tahta zilali senapang, di bawah senapang, di bawah pistol. Gitulah tuan-tuan ya. Jadi mana nak ceritanya, tetap pendirian kita. Jangan nak cabut lari daripada medan peperangan. Itu etika yang Allah sebutkan dalam apabila kita bertemu dengan pihak musuh. Kalau kita lari tuan-tuan, bila nak bertemu dengan musuh tiba-tiba kita cabut lari, maka kesian kawan-kawan kita yang lain. Daripada 10 orang, lari 7 orang, tinggal 3 orang. Memang keraslah 3 orang tu. Tetapi kalau 10 tadi tu bersatu hati, berteguh hati, tak lari daripada medan peperangan, adalah juga kemungkinan kebarangkalian untuk menang. Maka etika yang pertama tadi disebutkan,
fasbutu, hendaklah kamu berteguh hati. Nabi SAW bersabda, Allahumma munazzilal kitab, ya Allah yang menurunkan kitab, wa mujriyas sahab, yang memperjalankan awan, wa hazimal ahzab, yang mengalahkan musuh, izimhum wansurna alaihim, kalahkan mereka dan tolonglah kami melawan mereka. Ini doa Nabi sebelum berlakunya peperangan. Maka Allah memerintahkan orang mukmin untuk berteguh hati dalam memerangi musuh dan bersabar dalam bertempur dengan mereka. Jadi mereka tidak diperbolehkan lari, berpaling dan juga takut. Siapa yang lari dari medan peperangan, hukumnya berdosa besar. Selain itu, Allah juga memerintahkan mereka selalu beringat kepada Allah dan pada saat peperangan. Tidak melupakannya. Ingat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab tu kalau kita tengok dalam video-video mujahidin, ketika dia nak mulakan ambush, dia nak mulakan peperangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab itu adalah salah satu dalam etika peperangan yang disebutkan dalam ayat yang kita baca tadi. Wadhkurullaha katsira. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Bukannya bila berperang tu dengar lagu dangdut ke. Bila dengar macam dulu kan kita pernah dengar lagu apa tu yang nak kalahkan pihak musuh yang dia bawa cabut lari, senjata-senjata tentera tu yang dekat rumah tu tuan-tuan, dekat gerik tu pasang lagu tu, lemah longlai tu menyerah diri. Lakon betul cerita tu tuan-tuan. Tapi dalam ayat ni Allah kata bukan dengar dandut, bukan dengar lagu-lagu Piramli ke apa ke, tapi Allah kata wadhkurullaha katsira. Berteguh hati. Kemudian yang kedua, ingat nama Allah banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam peperangan tersebut. Kemudian Allah kata apa? Mereka hendaklah selalu memohon pertolongan dan juga bertawakal kepadanya. Dan hendaklah mereka memohon kemenangan atas musuh-musuhnya dan mentaati Allah dan juga Rasulnya pada saat sedang berperang. Apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, mereka mentaatinya, dan apa yang dilarang, mereka jauhinya. Mereka tidak berselisih di antara mereka kerana hal itu akan menjadi sebab kehinaan dan juga kegagalan mereka. Betul lah tuan-tuan ya. Allah kata watadhabari hukum, hilang kekuatan kalian, iaitu kekuatan dan juga semangat kalian. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin, sabarlah, sesungguhnya Allah berserta orang yang sabar. Cuba kita tengok tuan-tuan, negara-negara Islam. Kadang-kadang negara-negara Islam ni dia punya penduduk dia majoriti Islam. Tapi kenapa majoriti Islam tapi tak kuat? Kenapa majoriti Islam tapi tak kuat? Terpaksa bergabung dengan orang kafir, terpaksa bergabung dengan orang yang tak suka dengan hukum Islam. Kenapa jadi sedemikian? Sebabnya kita tak ikut etika peperangan yang Allah sebut tadi. Kan dalam etika peperangan Allah kata wala tanaza'u fatafshalu. Jangan kamu berpecah belah. Fatafshalu, nanti kamu akan tafshal, kamu akan gagal. Wa tadhhabari hukum, dan juga kekuatan kamu akan hilang. Memang betul tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam setengah negara bila majoriti umat Islamnya, majoriti tu 60%, 70% umat Islam. Tapi bila berpecah kepada 6 kumpulan, satu kumpulan 10%, 10%, 10%, 10%, berbanding dengan orang bukan Islam 40% contohnya. 60% orang Islam, 40% bukan Islam. Jadi 40% tu nampak lagi kuat daripada orang Islam 60%. Sebab apa? Sebab 60% tadi tu dipecahkan kepada 6 kumpulan, satu kumpulan 10%. Memang takkan dapat lawan lah. Sebab itulah Allah kata wa tadhhabari hukum. Kamu akan hilang kekuatan kamu. Tuan-tuan, hendaklah kita menyeru kepada sahabat-sahabat kita, menyeru kepada orang Islam kita ni, menyeru kepada jemaah-jemaah kita ni, jangan berpecah belah. Kerana perpecahan tersebut akan menyebabkan kita tafshal, dan perpecahan tersebut akan menyebabkan tadhhabari hukum, akan menghilangkan kekuatan kita. Jadi para sahabat memiliki keberanian dan juga ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, serta kepatuhan kepada bimbingan yang diberikan kepada mereka. Yang mana sifat demikian itu belum pernah dimiliki oleh seorang pun daripada umat-umat terdahulu, dan tidak juga orang-orang yang hidup setelah mereka. Dengan keberkatan Rasulullah SAW dan ketaatan mereka kepada beliau atas apa yang diperintahkan, mereka dapat menundukkan hati manusia dan juga membebaskan negeri di timur maupun di barat dalam waktu yang singkat dengan jumlah yang sedikit,
jika dibandingkan dengan bala tentera daripada negara-negara yang kuat, negara-negara yang besar seperti Romawi, Persia, Turki, Eropah Timur, Barbar, Ethiopia dan juga beberapa warga kulit hitam daripada Qibti dan juga bangsa-bangsa yang lain. Walaupun orang Islam sedikit, tetapi orang Islam dapat mengalahkan mereka dengan jumlah yang besar. Ya, mereka berhasil menaklukkan seluruh negeri tersebut sehingga kalimah Allah menjadi tinggi. Agamanya tegak di atas agama-agama yang lain. Kerajaan Islam dapat berkembang luas ke seluruh belahan dunia, barat maupun timur, hanya dalam waktu kurang daripada 30 tahun sahaja. Allah meredai mereka, mereka reda kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita semua dalam golongan mereka. Sungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Pemberi. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itulah perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, 2/3 daripada dunia berada di bawah naungan Islam. Sehingga kan negara-negara yang bukan Islam, rakyatnya tulis surat kepada khalifah. Dia kata, wahai khalifah, tolong datang ke negara kami. Kami ditindas oleh pemerintah kami. Kami ditindas oleh raja kami. Mereka ini mengambil cukai yang tinggi tetapi tidak ada kebajikan diberikan kepada kami. Tolonglah bantu kami. Maka khalifah pun hantar bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang ditindas ini. Maka akhirnya Islam tersebar 2/3 daripada dunia. Masya Allah, tuan-tuan. Semuanya berkat daripada 5 etika yang dipegang oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita kalau kita nak berjaya dalam peperangan, maka hendaklah kita berpegang dengan 5 etika itu tadi. Kalau kita berpegang dengan 5 etika itu tadi, maka kita akan berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya setelah berpegang dengan 5 etika tersebut, 5 adab tersebut, maka Allah kata, jangan kamu tiru orang kafir. Jangan tiru perangai orang kafir dalam medan pertempuran. Apa dia? Wala takunu kalladina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Ini perangai orang kafir. Terjemahan dia kata, jangan kamu menjadi seperti orang yang keluar daripada kampungnya dengan rasa angkuh, batara. Wari'an nas, dan maksud riak kepada manusia serta menghalangi orang daripada jalan Allah. Dan ilmu Allah itu meliputi apa yang mereka kerjakan. Ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan tidak ada seorang manusia yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini. Sesungguhnya aku ini adalah pelindungmu. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-melihat berhadapan antara satu sama lain dalam medan peperangan, syaitan pun berbalik ke belakang. Kemudian dia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu semua ni. Sesungguhnya aku dapat melihat apa yang kamu tak dapat lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksaannya. Ingatlah ketika orang munafik dan juga orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini perangai orang kafir, tuan-tuan. Tadi Allah kata berpegang dengan 5 etika. Yang pertama, teguh hati, jangan nak lari daripada medan pertempuran. Kemudian Allah kata wasbir, Allah kata jangan berpecah belah. Ingat nama Allah, ingat Allah banyak-banyak. Jangan berpecah belah. Taat kepada Allah dan Rasul. Dan yang kelimanya, bersabar. Maka dalam ayat ini Allah kata jangan tiru orang kafir. Orang kafir setelah menyuruh orang beriman untuk sentiasa ikhlas dalam berperang, banyakkan berzikir kepadanya. Allah berfirman melarang mereka, orang Islam ni, bertasyabuh, menyerupai orang musyrik yang keberangkatan mereka daripada negerinya dalam keadaan menentang kebenaran. Ria'an nas, iaitu riak kepada manusia. Berbangga-bangga dan juga menyombongkan diri kepada mereka. Sebagaimana yang dikatakan Abu Jahal ketika dikatakan kepadanya, sesungguhnya kafilah telah selamat, maka pulanglah kalian kembali. Dan kemudian Abu Jahal menjawab, tidak, demi Allah kami tidak akan pulang sehingga kami mendatangi air Badar. Mereka menyembelih binatang ternak, minum khamar, mendengarkan muzik, sehingga bangsa Arab akan berbicara tentang kedudukan kami di sana dan tentang hari-hari kemenangan kita selama-lamanya. Kemudian hal itu berbalik total.
Kerana tatkala mereka mendatangi sumber air di Badar, mereka hanya mendatangi kematian dan mereka tertumpuk di lembah Badar dalam keadaan hina, terdil dan celaka di dalam siksaan yang abadi. Yang ni tuan-tuan Allah kata jangan tiru orang kafir. Orang kafir ni dia keluar daripada kampung dia keluar daripada negara dia dalam keadaan bangga diri, sombong, tak kadar diri, kemudian ria'an nas. Dia bukan pentingkan situasi semasa, dia pentingkan apa orang cakap kepada dia. Dia kata nanti kalau kita menang dalam peperangan ni, orang akan pandang kita tinggi, orang akan kata kita ni hebat, orang akan takut dengan kita. Itu yang dikatakan oleh Abu Jahal ketika nak pergi berperang. Sebab ketika Abu Sufyan dah selamat daripada tentera orang muslimin, maka Abu Sufyan hantar surat kepada Abu Jahal. Dia kata, Abu Jahal, aku dah selamat dah ni, dah sampai dekat, dah jauh dah daripada Madinah dah, dia orang dah tak kejar lah. Tapi bila Abu Jahal baca surat tu, dia kata, lantuk lah. Kau dah selamat ke tak selamat ke, kita tetap akan pergi memerangi Muhammad di Badar. Dia akan perang dengan Nabi SAW di Madinah. Kemudian dia pun bawa lah pergi tentera dengan keadaan takbur. Sebab apa? Sebab dia yakin dia boleh mengalahkan Nabi SAW dan juga tentera muslimin di Madinah yang jumlahnya sedikit dan tidak mempunyai kelengkapan perang yang mencukupi. Tetapi rupa-rupanya liyahlika man halaka ambayinah. Ayat yang kita baca tadi, rupa-rupanya dia pergi ke sana bukan mereka akan mendapatkan nama yang harum, tetapi kedatangan Abu Jahal ke sana rupa-rupanya menjadi menjadi kubur pula. Badar itu menjadi kuburnya di sana. Diingatkan menempa nama di sana, rupanya kuburnya di sana. Allahu Akbar. Itulah yang berlaku kepada orang yang sombong lagi takbur. Wallahu bima ya'maluna muhit, dan ilmu Allah itu meliputi apa yang mereka kerjakan, iaitu mengetahui tujuan dan juga maksud mereka. Oleh kerana itu Allah membalas tindakan mereka dengan balasan yang seburuk-buruknya. Kemudian wa iz zayyana lahum syaitan wa iz zayyana, ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini. Padahal syaitan ni dia menghasut Abu Jahal. Dia kata dekat Abu Jahal, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang untuk melawan kamu. Dia kata kepada Abu Jahal. Maksudnya syaitan, Allah melaknatnya, menjadikan baik apa yang mereka kerjakan dan mereka inginkan. Dia nak pergi perang tu, syaitan bagi tahu dia, bagus perang. Kamu akan tersuruh satu hari nanti. Kamu akan ditakuti oleh semua kerajaan yang ada di bumi. Kamu akan menjadi seorang pemimpin yang hebat pada masa akan datang. Dia bagi tahu kepada Abu Jahal. Menjadikan Abu Jahal ini optimis bahawa tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengalahkan mereka pada hari itu. Syaitan itu juga menghilangkan rasa takut untuk mendatangi musuh-musuh mereka, iaitu Bani Bakar. Di mana ia mengatakan sesungguhnya aku akan menjadi pelindung kalian. Hal itu dengan cara iaitu syaitan menampakkan dirinya dalam bentuk Suraqah bin Malik, iaitu tokoh Mudlij dan juga pembesar daerah itu. Padahal semuanya itu berasal daripada syaitan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka. Setan ni dia boleh pula menyamar jadi Suraqah. Kalau tuan-tuan baca kisah sejarah Nabi, ketika Nabi nak pergi berhijrah ke Madinah, rupa-rupanya Suraqah ini telah diupah oleh musyrikin Mekah untuk membunuh Nabi. Jadi Suraqah ni dengan lajunya menaiki kuda, pergi bawa dengan pedang, sebilah pedang, kemudian kejar Nabi. Nabi jalan kaki je nak pergi Madinah. Jadi Suraqah naik kuda. Kemudian sampai dekat Nabi, dia pun nak pergi serang Nabi dengan pedangnya. Tiba-tiba kaki kuda Suraqah ini terpelosok masuk ke dalam pasir lalu jatuh. Kemudian dia pun bangkit semula. Dia naik atas kuda
Kemudian dia serang Nabi. Cukuduk, 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 cukuduk. Nak sampai kepada Nabi, masuk lagi kaki kuda tu ke dalam tanah, lalu terjatuh Suraqah bin Malik ni tadi. Kemudian dia bangun kali ketiga, dia naik lagi kuda dia, kemudian nak sampai kepada Nabi, tiba-tiba kaki kudanya termasuk lagi ke dalam pasir, lalu pedang yang dipegang oleh Suraqah tercampak kepada Nabi SAW, lalu Nabi ambil pedang tersebut. Nabi ambil pedang tersebut. Lalu Nabi kata kepada Suraqah, wahai Suraqah, kamu, siapa lagi yang akan selamatkan kamu daripada pedang ini? Maksudnya apa? Maksudnya Suraqah dah kalah lah dalam peperangan tersebut. Lalu Nabi kata kepada Suraqah, wahai Suraqah, tinggalkan aku menjanjikan mahkota Rom kepada kamu. Mahkota Rom kepada kamu. Tuan-tuan ya. Padahal Nabi baru nak pergi berhijrah ke Madinah. Tak ada tentera pun. Padahal waktu tu orang Islam baru ada lebih kurang 80 orang je. Orang Islam pada masa itu ada 80 orang je. Tetapi Nabi berkata kepada Suraqah, Suraqah, aku menjanjikan mahkota Rom kepada kamu. Jadi tuan-tuan ya, belum lagi berlakunya hijrah, dan belum lagi membentuk kerajaan Madinah, belum lagi berlakunya peperangan Badar, tetapi Nabi telah menjanjikan mahkota Rom kepada Suraqah bin Malik. Maka Suraqah bin Malik, dia memegang janjinya kepada Nabi SAW, tak pergi dia dalam peperangan Badar. Dia tak pergi dalam peperangan Badar, tetapi sosok tubuhnya wujud dalam peperangan Badar. Macam mana boleh munculnya Suraqah dalam peperangan Badar? Rupa-rupanya bukan Suraqah bin Malik dalam peperangan Badar tersebut, tetapi yang sebenarnya ialah syaitan, iblis yang menyerupai Suraqah bin Malik pergi mengapi-apikan dan juga menghasut Abu Jahal untuk pergi dalam peperangan tersebut. Dia kata dekat Abu Jahal, Abu Jahal, aku dan juga puak-puak aku ni akan sentiasa berada di belakang kamu. Itu kan biasa ayat. Saya berdiri teguh di belakang Ustaz. Ayat tu biasa dah dengar. Dia kata, Ustaz pergi dulu Ustaz. Ustaz pergi dulu. Kami berdiri teguh di belakang Ustaz. Setan pun cakap macam tu lah tuan-tuan. Dia kata dekat Abu Jahal, kau pergi dulu, aku berdiri teguh di belakang kau Abu Jahal. Maka Abu Jahal pun jadi beranilah. Sebab apa? Sebab mendapat sokongan Suraqah dan juga puak-puak dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, itu bukan Suraqah, itu adalah iblis yang menyamar menjadi Suraqah. Kemudian tuan-tuan ya, Ibnu Jurayj menceritakan mengenai ayat tersebut. Ibnu Abbas mengatakan ketika terjadinya peperangan Badar, iblis berjalan dengan membawa panjinya dan bala tenteranya bersama dengan orang musyrik, dan syaitan memasukkan ke dalam hati orang musyrik penegasan bahawa tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kalian. Sesungguhnya aku adalah pelindung bagi kalian. Dan ketika mereka bertemu, syaitan melihat kekumpulan para malaikat, naqasa ala aqibai, syaitan itu berbalik ke belakang. Ibnu Abbas mengatakan maka syaitan itu pun kembali ke belakang, kemudian mengatakan inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kalian. Sesungguhnya aku dapat melihat apa yang kalian tidak dapat lihat. Jadi tuan-tuan ya, bila berlakunya peperangan tersebut, syaitan yang menyerupai Suraqah ni tadi, dia bawanya panji, kemudian dia duduk depan. Jom, kita tak ada siapa pun yang dapat mengalahkan kita pada hari ini. Bukan main berianya setan ni tadi ya. Sebab nak berlakunya peperangan tersebut. Setan ni memang kerja dia macam tu tuan-tuan. Dia ni hangat-hangat ayam. Dia hasut, tapi dia tak buat pun. Dia hasut je, dia tak buat pun. Jadi dia hasut Abu Jahal ni, perang, tak ada seorang pun dapat kalahkan kalian. Dia duduk depan sekali. Bila sampai berlakunya peperangan, bila bercampur antara tentera Islam dan juga tentera musyrikin, maka inni ara ma la tarawun. Setan ni tadi, iblis ni tadi, dia kan iblis, maka dia nampaklah benda yang manusia tak nampak, iaitu dia menampak ada beribu-ribu malaikat bersama dengan tentera kaum muslimin. Bila nampak beribu-ribu tentera malaikat bersama dengan kaum muslimin,
maka setan pun nakasa ala aqibai, dia pun mula berundur belakang. Setanlah orang pertama yang cabut lari daripada medan peperangan. Tinggallah Abu Jahal dan juga tentera-tenteranya. Setan jahat setan ni tuan-tuan ya. Dia lari ke belakang, dia tinggalkan Abu Jahal. Lalu Abu Jahal pun lawanlah. Abu Jahal lawan dengan tentera muslimin dan juga berlawan dengan tentera yang hebat iaitu para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Mana nak menang lawan dengan malaikat tuan-tuan? Kalau lawan dengan manusia mungkinlah boleh menang, tapi kalau lawan dengan malaikat macam mana nak menang? Maka tuan-tuan ya, habis. Macam mana dalam perang Uhud boleh kalah pula? Tak ada bantuan malaikat ke? Bila mereka ini melanggar etika, malaikat pun lari. Maka menyebabkan peperangan tersebut terkalahkan. Tuan-tuan ya, sebab tu kita kena jangan langgar etika. Dalam satu amalan ataupun dalam satu perbuatan, yang paling utama kita kena jaga iaitu adab dia. Menang kalah nombor 2. Yang pertama kena jaga adab. Kalau kita jaga adab, kita menang kerana Allah. Kalau kita kalah, maka itu juga adalah takdir daripada Allah untuk menguji kita. Kita tetap menang di sisi Allah walaupun kita kalah. Sebab apa? Sebab kita berjaya menjaga adab-adab dan juga etika yang Allah telah perintahkan. Begitu cara dalam peperangan. Tapi kalau kita melanggar adab, menang pun tetap kita kalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu nanti di akhir nanti tuan-tuan ni kita akan jumpa berkaitan dengan janji. Dalam peperangan ni Allah tetap suruh kita berpegang dengan janji. Walaupun dalam peperangan, sebab itu adalah merupakan salah satu etika dalam peperangan. Tak boleh mungkir janji. Kemudian dalam peperangan Badar ini tadi, syaitan ni nakasa ala aqibai, mereka ini cabut lari ke belakang. Sebab apa? Sebab ini aramala taron, kerana mereka dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh musyrikin Mekah, iaitu mereka dapat melihat malaikat. Kemudian إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. Tadi habis dah, setan memang kerjanya mengasut dah. Kemudian ada juga kelompok yang kedua mengasut. Siapa dia kelompok kedua yang mengasut? إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم. Ketika orang munafik dan juga orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka iaitu orang mukmin ditipu oleh agamanya. Ali bin Abi Thalib menceritakan daripada Ibn Abbas mengenai ayat tersebut di atas. Ia menuturkan ketika kaum kafir dan juga kaum muslimin sudah saling mendekat, maka Allah menjadikan kaum muslimin berjumlah sedikit di mata orang musyrik, dan Allah menjadikan jumlah orang musyrik berjumlah sedikit pada pandangan kaum muslimin. Kemudian orang-orang musyrik mengatakan mereka itu kaum muslimin telah ditipu oleh agama mereka. Mereka katakan hal tersebut kerana dalam pandangan mereka kaum muslimin berjumlah sedikit. Sehingga dengan demikian mereka menyangka bahawa mereka akan dapat mengalahkan kaum muslimin tanpa kesulitan sedikit pun. Tuan-tuan ya, ingatkan setan je yang buat kerja. Rupa-rupanya dalam kalangan manusia pun ada juga yang buat kerja setan. Siapa dia tuan-tuan? Munafiqun walladzina fi qulubihim marad. Iaitu orang munafik dan juga orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Jadi kalau kita ni jenis suka mengasut tuan-tuan kerja kita mengasut kerja. Nak pecah belahkan orang, nak supaya orang berkelahi, supaya orang bermasah muka antara satu sama lain. Kalau kita buat kerja macam tu, maknanya kita samalah dengan munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Ya. Kemudian Allah kata apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka fa innallaha azizun hakim, Allah Subhanahu taala Maha perkasa. Maksudnya Allah tidak dapat deniaya orang yang bersandar kepadanya kerana Allah Maha perkasa, Maha menolak dan juga Maha agung kekuasaannya. Hakimun, lagi Maha bijaksana, iaitu dalam semua perbuatannya, di mana Allah tidak meletakkan sesuatu melainkan pada tempatnya, sehingga Allah tidak memenangkan satu kaum melainkan kaum yang memang berhak mendapatkan kemenangan, serta menghinakan kaum yang memang berhak memperolehi kekalahan. Jadi akhirnya Allah kata bertawakallah kepada Allah, kerana itulah sebaik-baik tawakal, kerana kita berserah diri kepada yang Maha Kuasa dan juga Maha Bijaksana. Jadi orang kafir dia berserah diri, bertawakal kepada setan.
Allah kata syaitan itu sifatnya ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Janji-janji syaitan itu ghurura, hanya tipu daya sahaja. Tetapi siapa yang bertawakal kepada Allah, fa innallaha azizun hakim. Kemudian walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid. Ini ayat yang terakhir pada pagi ini tuan-tuan ya. Ayat terakhir pada pagi ini iaitu ayat 50 dan 51. Walau tara id yatawaffal ladina kafaru. Iaitu menceritakan tentang bagaimana Allah menyeksa orang kafir. Allah menyeksa orang kafir ketika mereka itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, kemudian memukul muka dan juga belakang mereka, rasakan oleh siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri kerana itu disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan menganiaya hamba-hambanya. Ini dia tuan-tuan. Ini adalah merupakan azab Allah terhadap orang kafir. Allah kata, wahai Muhammad, jika engkau melihat dengan nyata keadaan ketika para malaikat mencabut nyawa orang kafir, nescaya engkau akan menyaksikan suatu perkara yang sangat besar, lagi dahsyat dan juga mengerikan, di mana mereka dipukul wajah dan juga bahagian belakang mereka. Kemudian mereka mengatakan kepada mereka, iaitu malaikat mengatakan kepada orang kafir, zuqu adzabal hariq, rasakan siksaan neraka yang membakar. Ibn Jurai menceritakan daripada Mujahid, ada barau belakang mereka, berarti bokong mereka. Ia mengatakan hal itu terjadi dalam peperangan Badar. Tuan-tuan ya, dalam peperangan Badar kan tentera muslimin dibantu oleh para malaikat ya. Dibantu oleh para malaikat dalam peperangan. Jadi ketika orang Islam angkat sahaja pedang mereka ini, rupa-rupanya belum sempat nak pukul, orang kafir telah jatuh terjelepok. Jatuh terjelepok. Sebab apa? Sebab mereka itu dipukul oleh malaikat alaihissalatu wassalam. Bila jatuh terjelepok, zuqu adzabal hariq, rasakan siksaan neraka yang membakar. Sebab itulah dalam setengah riwayat menceritakan bahawa keadaan mayat orang kafir dalam peperangan Badar, keadaan mayat orang kafir dalam peperangan Badar, mayat mereka itu terbakar. Mayat mereka itu terbakar. Ada yang terbakar mayat. Ada yang putus kepala. Itu biasalah tuan-tuan. Memang dalam peperangan putus kepala. Ada yang mengatakan bahawa belakang orang kafir itu, seperti ada satu bentuk pukulan yang berbeza daripada pukulan manusia. Hanya berlaku apabila dipukul oleh para malaikat. Jadi sebab itulah orang kafir yang dipukul malaikat ini, keadaan mayatnya berbeza dengan keadaan mayat yang dipukul oleh manusia. Ada yang badannya terbakar, ada yang ada kesan pukulan yang kuat di bahagian belakang mereka itu. Kerana mereka itu dipukul oleh malaikat di dalam peperangan tersebut. Maka itu yang dalam ayat ini dikata, walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikah. Ini menceritakan tentang keadaan siksaan orang kafir dalam peperangan Badar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ayat ini walaupun turunnya adalah dalam peperangan Badar, tetapi ia berstatus umum, mencangkup setiap orang kafir. Oleh kerana itu, Allah Ta'ala mengkhususkan bagi orang yang ikut dalam perang Badar. Tetapi firman Allah, walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikah, dalam surah tentang peperangan juga disebutkan hal yang sama. Hal itu telah dikemukakan sebelumnya dalam surah Al-An'am, iaitu walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawa kalian. Tuan-tuan ya, kalau tak mati dalam medan peperangan, mati biasa pun orang kafir akan mati dalam keadaan ngeri dan juga dahsyat. Ini berdasarkan kepada ayat yang kita baca. Walau tara idz yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dalam peperangan Badar, malaikat pukul muka mereka, pukul belakang mereka.
Tetapi kalau dalam kematian yang biasa, mereka pukul juga. Basitu aydiyahum. Basitu aydiyahum. Iaitu mereka memukul dengan tangannya sambil berkata, akhriju anfusahum. Keluarlah kamu. Sebab itulah tuan-tuan ya, orang kafir ni mati dalam keadaan yang dahsyat. Ketika mereka ini ingin dicabut nyawanya daripada badan, mereka akan pukul. Pam! Keluar. Pam! Dia pukul lagi. Keluar kamu daripada jasad yang hina ini. Pam! Dia pukul lagi tuan-tuan ya. Dan dia sentak. Dikatakan bahawa ketika disentak itu, sakitnya seperti kulit yang dicabut daripada daging. Disiat-siat daripada daging. Tapi dalam keadaan disentak yang sangat kuat, serta-merta tercabut, maka terkejut. Kalau kita dah tuan-tuan cabut sikit. Kalau rasa sakit je, kita pun cabut, berhenti sekejap. Berhenti dah sekejap kan. Lepas tu, bila dah hilang sakit, tarik balik semula. Aduh. Kemudian berhenti sekejap, tarik balik semula. Aduh. Berhenti sekejap tuan-tuan. Tu kalau bertimbang rasa, dia akan buat macam itulah. Tapi kalau orang kafir ni, sakit ke, tak sakit ke, malaikat sentak. Cabut. Nyah kau daripada jasad yang hina ini. Maka itulah yang berlaku kepada orang kafir. Basitu aydihim akhriju anfusakum. Malaikat kata keluar kamu. Lalu disentak bila keluar daripada. Kalau orang Islam, nyawanya dicabut daripada ubun-ubun. Keluar pelan-pelan daripada ubun-ubun. Tetapi bagi orang kafir, nyawanya dicabut daripada kaki. Prang, keluar daripada kaki. Kemudian lepas keluar daripada kaki, keluar bau yang sangat busuk. Dan kalau dikatakan, kalaulah bau busuk itu tercium oleh makhluk di dunia ini, nescaya semuanya mati berantakan. Masya Allah tuan-tuan. Begitu dahsyatnya, busuknya bau roh orang kafir ini. Bila dah dicabut daripada jasadnya, kemudian dimasukkan ke dalam bekas yang berbau sangat busuk, kemudian dikuncikan di situ, dibawa ke langit. Ketika sampai ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga pintu langit bertanya, siapakah dia? Maka malaikat yang bawa roh ini tadi, dia kata, ini ialah simpulan. Oh, kafir. Maka malaikat kata, tak, ahlan wa sahlan. Maksudnya dia kata tak adanya selamat datang. Tak ada selamat datang. Kamu tak boleh melalui kawasan ini. Maka mereka ini dihinakan pula oleh malaikat yang menjaga pintu langit. Maka tak dapat dia ke langit tuan-tuan ya. Maka itulah yang berlaku kepada roh orang kafir. Kemudian diletakkan di dalam sijin. Diletakkan ke dalam sijin, diseksa di sana selama-lamanya sampailah berlakunya kiamat. Itulah roh orang kafir tuan-tuan. Tetapi bagi roh orang Islam, ketika orang Islam mati, maka dicabutnya pelan-pelan. Macam saya beritahu tadi, aduh sakit. Cabut sekejap, kemudian macam kita tengok kisah Nabi SAW, cabut pelan-pelan roh Nabi SAW. Jadi bila cabut pelan-pelan, bila dah keluar daripada jasad roh orang Islam tadi, maka tercium bau wangi yang sangat-sangat indah. Kemudian dimasukkan ke dalam bekas berbau kasturi. Kemudian dibawa ke langit. Kemudian ketika melalui pintu langit, maka malaikat akan bertanya, siapakah simpulan bin simpulan itu? Maka malaikat yang bawa roh ni dikata, ini ialah simpulan bin simpulan orang mukmin. Maka malaikat penjaga langit pun kata, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Maka dia pun melalui langit yang pertama. Masuk ke langit yang kedua pun, malaikat yang menjaga pintu langit akan berkata, ahlan wa sahlan. Langit yang ketiga pun berkata sedemikian, ahlan wa sahlan. Kemudian sambung lagi
kepada yang berikutnya, tuan. Kita sambung lagi kepada yang berikutnya, iaitu maksudnya para malaikat radhiyallahu anhum ajma'in menghulurkan tangan mereka untuk memukul mereka atas perintah daripada Rabb mereka, di mana mereka benar-benar kesulitan dan nyawa mereka tidak mau keluar daripada jasad. Oleh kerana itu dikeluarkan melalui tekanan-tekanan, dan para malaikat itu menyampaikan berita mengerikan tentang azab dan murka Allah. Oleh kerananya Allah memberitahukan kepada para malaikat, mengatakan mereka rasakan azab yang membakar. Zalika bima qaddamat aydikum, demikian itu disebabkan oleh perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang kafir itu sendiri. Wa anna Allah laisa bidzallamin lil ibad, dan Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba pun, kerana Allah itu maha adil, tuan-tuan. Allah tak pernah nak Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah ingin menzalimi siapa pun. Kalau kita buat jahat, maka kita akan dibalas disebabkan kejahatan kita, tak lebih daripada itu. Kalau kita buat baik, maka Allah akan balas kebaikan kita dan tidak akan kurang sedikit pun. Bahkan kalau kita bersedekah dengan hanya 1 sen pun, tetap Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas kebaikan kita. Bahkan kalau kita tidak bersedekah 1 sen, kita cuma berniat untuk bersedekah 1 sen, itu pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kebaikan yang kita lakukan. Begitu adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu Allah kata, dzalika bima qaddamat aydikum. Ini semua kamu punya pasal lah. Kamu yang buat jahat, kamulah yang tanggung kejahatan kamu. Sebab itu Allah kata, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Hadis ni ada dalam hadis 40. Iaitu Allah kata, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka jangan kalian saling berbuat zalim. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya hal itu merupakan amal perbuatan kalian yang akan aku perhitungkan untuk kalian. Barang siapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa yang mendapat keburukan, maka hendaklah ia mencela melainkan dirinya sendiri. Maknanya siapa yang dapat keburukan, tanggunglah sendiri, sebab itu adalah perbuatan dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Minggu depan kita akan sambung kadab bi ali fir'aun wal ladina min qablihim. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Kita tamatkan pengajian kita pada pagi ini. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum.